kita akan bercakap tentang penemuan khat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan 8 ingin membentangkan sebuah tajuk yang begitu menarik, iaitu senario seni khot di Malaysia. Sebelum kita mulakan, seni khot ini mempunyai dua maksud, iaitu dari segi bahasa dan segi istilah. Dari segi bahasa, ia memindahkan idea-idea dari alam pemikiran, kekuatan imajinasi kepada alam nyata ataupun material. Manakala dari segi istilah, ia menggambarkan lafaz-lafaz dan ibarat dalam bentuk huruf-huruf alfabel dan abjad mengikut hukum-hukum tertentu seperti reka bentuk, tanda bernokta, penyusunan dan sebagainya. Seni khot ini merupakan salah satu cabang seni yang penting dalam Islam kerana ia merupakan salah satu seni yang tertua di dunia dalam tamadun Islam. Seni khot ini telah berkembang dengan begitu pesat di seluruh dunia sejajar dengan perkembangan Islam. Penulisan kaligrafi yang begitu indah ini menjadi perhiasan di masjid-masjid, di surau, di rumah dan tempat-tempat yang sesuai. Khot sangat berkait rapat dengan Islam kerana penggunaan huruf-huruf dan ayat-ayat daripada kitab suci Al-Quran. Akan tetapi, seni khot ini boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja tanpa mengira agama dan bangsa. Ibnu Khaldun mentakrifkan bahawa kaligrafi adalah lukisan dan bentuk haifiah, yakni perkataan yang menunjukkan kalimat didengar dan mengisyaratkan apa yang berlaku di dalam jiwa. Manakala tokoh seni khot Jamaluddin Yaqut bin Abdillah Al-Mustaqsimi mentakrifkan bahawa kaligrafi adalah suatu yang lahir dalam diri seseorang dan dipersembah menjadi sesuatu yang dapat dilihat. Assalamualaikum, saya akan membentangkan tentang kewujudan seni. Antaranya ialah tertubuhnya Yayasan Restu pada tahun 1988, sebuah organisasi badan bukan kerajaan di bawah Akta Syarikat 1965 di Shah Alam, Selangor. Terdapat 3 matlamat utama tertubuhnya Yayasan Restu. Yang pertama, menyebarkan mesej Islam ke seluruh dunia. Yang kedua, menguatkan pegangan iman umatnya. Dan yang terakhir, membangunkan kesedaran terhadap seni dan kebudayaan Islam. Pada 1994, Yayasan Restu telah menjadi sebuah organisasi yang pertama dalam menerbit dan menulis manuskrip Al-Quran serta menyedarkan Al-Quran Mushaf Malaysia kepada orang ramai pada tahun 2000 yang telah menghilang sejak 500 tahun lampau dengan menggunakan kaligrafi Arab. Yayasan Restu merupakan satu-satunya organisasi di Malaysia yang mempunyai bank data yang dapat menyimpan lebih daripada 3,000 motif dan elemen seni tampak Melayu bercirikan kebudayaan Islam serta mempunyai 50 ahli pakar dalam seni dan kebudayaan Islam. Terdapat banyak reka bentuk seni khat di masjid-masjid negeri di Malaysia. Antaranya khat nasar, khat sulus dan khat riqa'ah. Khat nasar salah satunya di Masjid Melaka, iaitu Masjid Al-Azim. Khat sulus pula salah satunya pula di Masjid Terengganu, iaitu Masjid Abidin. Dan khat riqa'ah pula salah satunya berada di Masjid Negeri Sarawak. Kaligrafi Arab dilihat sebagai satu simbol yang mewakili kepada elemen-elemen kesepaduan, keindahan dan kekuasaan. Menurut Syekh Muhammad Al-Bukhari menyatakan bahawa tidak seperti kaligrafi Arab lama yang digunakan untuk ditulis dengan menggunakan dakwat, pen dan bulu keris. Hari ini, kaligrafi moden menggunakan bahan-bahan yang berbeza seperti warna akrilik, warna air dan warna minyak. Dan sekian itu sahaja daripada saya. Kita akan bercakap tentang penemuan khat di Malaysia. Terdapat beberapa sumber yang telah dicatat tentang kemasukan Islam ke tanah Melayu dan juga penemuan artifak. Buktinya, penemuan batu bersurat Terengganu telah dijumpai dan dicatatkan pada 22 Februari 1300 Masihi. Batu bersurat ini juga telah menggunakan khat kufi musyaf. Seperti yang anda lihat, batu bersurat ini menggunakan khat.
Menurut Syed Naqib Al-Atas, pada tahun 1960, beliau mengatakan bahawa bukti ini jelas menyatakan bahawa Islam telah bertapak ke Tanah Melayu sebelum abad ke-14 dan berkembang pesat sekitar kurun ke-13. Bukan itu sahaja, Fatimi, Hamka dan juga Arnold berpendapat bahawa Islam telah bertapak di alam Melayu pada kurun ke-7 Masihi. Hal ini kerana terdapat penemuan shilling kerajaan Abbasiyah pada 848 Masihi di Kedah, iaitu area Lembah Bujang. Dan ini adalah penemuan shilling kerajaan Abbasiyah. Seni khot telah digunakan secara meluas di Malaysia. Di Terengganu terutamanya kaya dengan penggunaan seni khot pada ukiran kayu di negeri mereka. Antara aplikasi seni khot yang dijumpai di Malaysia ialah pada seni hiasan dalaman masjid, seni ukiran kayu di Terengganu, pada senjata Melayu seperti keris, dan pada batu nisan dan batu bersurat. Di Malaysia, kebanyakan masjid sering menggunakan seni khot sebagai hiasan dalaman masjid. Antara seni khot yang digunakan ialah khot tulus dan khot kufi. Sebagai contoh, Masjid Sri Sendayan menggunakan khot tulus sebagai hiasan dalaman masjid tersebut. Manakala Masjid Baitul Amin di Selangor menggunakan seni khot pada logo nama masjid. Antara contoh lain yang menggunakan seni khot pada logo nama ialah institusi pendidikan seperti Universiti Teknologi Mara dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seni khot juga dijumpai di batu nisan dan batu bersurat di Terengganu, yang menjadi contoh tertua aplikasi seni khot di Malaysia dan merupakan salah satu contoh penggunaan tulisan Jawi terawal yang menggunakan bahasa Melayu. Akhir sekali, seni khot sering digunakan pada ukiran kayu di Terengganu. Mereka menggunakan pelbagai jenis tulisan khot seperti khot kufi dan diwani. Antara contoh ialah ukiran tebuk khot tulus yang diukir secara melingkar di Balai Seni Wangpau Terengganu. Akan membentangkan tajuk sebab kewujudan seni khot di Malaysia. Sebab kewujudan seni khot di Malaysia yang pertama adalah untuk menolak melambangkan Tuhan menggunakan gambar. Hal ini kerana khot amat disanjungi oleh seni-seni Islam kerana cara utamanya yang menggunakan Al-Quran. Kedatangan Islam adalah seiring dengan percabaran ilmu di dalam Islam sama ada dari segi fiqh, tauhid, tasawuf dan nahwu. Selain itu, seni khot telah menjadi pengajian utama bagi masyarakat Islam yang mengandungi kerajaan Melayu, Melaka dan Kelantan. Daripada pengajian utama masyarakat Islam, ianya telah mempengaruhi gaya penulisan manuskrip di dalam kitab-kitab Jawi Islam. Sebagai contoh, Nazham Syair Sufi yang dikarangkan oleh Syekh Ahmad Al-Fadani di makam Ibnu Abbas. Tamadun Islam ini adalah tamadun bangsa yang bertamadun yang mempunyai sistem penulisan yang mantap dan gaya pemikiran yang maju. Sebab yang ketiga, kewujudan seni khot di Malaysia adalah untuk mendidik masyarakat Islam supaya berakhlak dan berintegriti di dalam ilmu dan pekerjaannya. Yang terakhir, seni khot bukan sahaja sebagai hiasan semata-mata, namun ianya juga penting dalam berdokumentasi dan salah-silah sesebuah kesultanan. Kepentingan seni khot di Malaysia dapat menarik minat anak muda. Hal ini kerana sesuai dengan keindahan seni khot yang tidak luput ditelan pelbagai bentuk nama dalam tulisan Jawi yang boleh diolah menjadi pokok, bunga dan justru bagi menarik lebih ramai anak-anak muda menyertai seni khot, persembahan dan olahan warna juga memainkan peranan penting. Misalnya dengan mengadakan aktiviti seperti perkemahan ibadah, program kesenian jalanan atau program yang berkenaan boleh diisi dengan aktiviti belajar khot menggunakan batik atau dol. Justru melalui pendekatan individu serta masa yang betul sekaligus dapat dekatkan pelbagai lapisan masyarakat dengan budaya Melayu dan Islam.
kepentingan seni kot di Malaysia. Yang kedua, minat bercampur. Kot melambangkan identiti Islam dengan ciri-ciri khas kaji kesenian Islam ini. Kita akan dapat memahami dan menghayati kehalusan seni yang terdapat dalam sesebuah tamadun Islam. Kita juga dapat mempelajari seni kot dan dapat membantu meningkatkan kesabaran dan ketelitian seseorang ketika ingin menghasilkan sebuah seni kot. Antara beberapa tokoh seni kot yang terkenal di Malaysia ialah Ustaz Jainal Sakiban Al-Jauhari, Encik Abdul Baki Abu Bakar, Ustaz Muhammad Yusof Abu Bakar, Encik Muhammad Fadil bin Sulaiman dan Ustaz Zainur Rahman Afandi. Ustaz Jainal Sakiban Al-Jauhari merupakan polis kot terkenal negeri Johor. Beliau merupakan mantan pegawai kanan di Jabatan Agama Islam Johor dan beliau merupakan antara penulis kot surat persilahan untuk disampaikan kepada raja-raja, sultan dan sebagainya. Beliau juga merupakan pembuat logo TV Al-Hijrah. Encik Abdul Baki Abu Bakar merupakan penulis kot terkenal negeri Kedah. Beliau pernah mengikuti perayaan seni kot yang pertama di Teheran pada tahun 1999 dan pameran seni kot di Nigeria pada tahun 2006. Selain itu, beliau pernah memenangi hadiah insentif dalam pertandingan seni kot antarabangsa Hashim Al-Baghdadi di Turki pada tahun 2007. Beliau juga mendapat tempat pertama dalam seni kot tulut di Museum Kesenian Islam Malaysia. Dan kini beliau merupakan seorang profesor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ustaz Muhammad Yusof Abu Bakar merupakan penulis kot terkenal negeri Kelantan. Beliau berkemahiran dalam bidang penulisan seni kot, gaya nasak, rika, tulut, diwani, kufi, ijazah, jali diwani dan nastalek. Beliau mengikuti banyak pameran peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sebagai contoh, beliau pernah mengikuti pameran Gabungan Kaligrafi dan Kebudayaan Antarabangsa di Balai Seni Lukis Negara pada tahun 2005. Selain itu, beliau juga mengikuti Maharajan Seni Kot di Tehran pada tahun 1996. Beliau sering dijemput menjadi hakim dalam pertandingan seni kot dan beliau merupakan penulis kot dalam logo Halal Malaysia, Dinar Emas dan banyak lagi karya beliau. Encik Muhammad Fadil bin Sulaiman merupakan anak murid Ustaz Muhammad Yusof Abu Bakar. Beliau adalah pengurus Calligraphic Enterprise dan seorang pencara sambilan seni kot di Universiti Islam Antarabangsa. Beliau merupakan penulis Al-Quran Mushaf Malaysia, Al-Quran Mushaf Al-Farid dan banyak lagi. Beliau juga sering dijemput menjadi hakim dalam pertandingan seni kot. Beliau pernah memenangi tempat kedua dalam pertandingan seni kot iaitu Kad Kufi, peringkat ASEAN pada tahun 2018 di Sabah dan Sagu Hati Kad Tulut pada tahun 2016. Dan beliau pernah mendapat johan dalam pertandingan mencipta logo Masjid Al-Mujahidin Damansara Utama pada tahun 2011. Dan yang akhir sekali ialah Ustaz Zainur Rahman Afandi. Beliau berasal dari Kuala Lumpur dan merupakan penulis sepenuh masa sejak tahun 1997. Beliau adalah seorang penulis Al-Quran Mushaf Malaysia dan merupakan ahli Persatuan Seni Kot Kebangsaan dan anak didik Ustaz Muhammad Yusof Abu Bakar. Beliau mendapat johan dalam manifestasi Perdana Seni Kot pada tahun 2003 iaitu Kotrika dan naib johan pada tahun 2001. Mulanya, seni kot telah memberi pelbagai kesan kepada masyarakat Islam pada masa itu dan sehingga kini, yang telah melahirkan beberapa tokoh yang terkenal dalam bidang seni kot. Tidak lupa juga dalam bidang seni bina yang berkonsepkan seni kot. Semoga seni kot di Malaysia terus disukai oleh masyarakat Malaysia pada masa akan datang. Ataupun ya ini. Satunya berada di... Okay, so can we continue? Ustaz Zainur Rahman Afandi berasal dari Kuala Lumpur. Afandi. Berkembang pesat sekitar tahun